Kita intro dulu. Nampak gayanya dalam usaha untuk mereka membenarkan kenaikan harga beras tempatan yang akan berlaku pada bulan ini, mereka cuba untuk menunggang nama para pesawah padi. Lain macam betul kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kembali bercerita berkenaan dengan beras tempatan yang bakal naik harga berikutan pengenalan beras putih Malaysia Madani. Seperti mana yang anda tahu tuan-tuan dan puan sekalian, kerajaan akan memperkenalkan satu jenama beras yang akan menggabungkan beras tempatan dan juga beras import. Tidak akan ada lagi super special tempatan ataupun super special import. Yang ada cuma beras putih Malaysia Madani yang akan dijual pada 3 tangga harga, iaitu RM3.50 untuk 1 kilo, RM15.50 untuk 5 kilo dan juga RM30 untuk 10 kilo. Yang ini pun kelakar juga. Kita akan cerita kejap lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Dan dalam usaha untuk menjelaskan perkara ini kepada anda, saya telah membangkitkan satu matematik mudah di mana beras tempatan ini secara nisbahnya digunakan oleh 65% ke 70% rakyat Malaysia. Manakala bakinya iaitu antara 35% macam tu ialah beras import. Sebab memang keperluan beras tempatan kita ini hanya mampu untuk menanggung sehingga 70% saja keperluan tempatan. Dan beras-beras tempatan ini memang digunakan oleh golongan B40 ataupun mungkin sesetengah golongan M40 dan juga para peniaga. Jadi berdasarkan kepada matematik mudah ini, bila kerajaan mengumumkan bahawa harga beras madani ini ialah RM3.50 untuk 1 kilogram, kita bandingkan harga beras tempatan sebelum ini ialah RM2.60 untuk setiap kilogram. Bermaksud setiap kilogram beras ini akan mengalami peningkatan sebanyak 90 sen untuk 70% rakyat Malaysia. Kalau mereka beli beras 10 kilo akan mengalami kenaikan RM4. 70%, majoritinya B40 belaka akan mengalami kenaikan harga beras. Sebab tu dalam politik ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena read between the lines. Jangan tengok nombor yang harfiah saja. Kita kena bersikap kritis supaya kita tidak mudah-mudah untuk dikencing ataupun dipermainkan oleh mana-mana pihak. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam usaha untuk membenarkan ataupun untuk mengizinkan kenaikan harga barang ini berlaku, kenaikan harga beras ini berlaku, terdapat satu naratif yang dimainkan oleh anak-anak papa, iaitu kenaikan harga beras ini adalah bagus untuk membantu kebajikan para pesawah. Betul ke macam tu tuan-tuan dan puan sekalian? Jawapannya kurang betul sebenarnya. Sebab sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, harga beras memang akan naik mencanak-canak lah, akan naik sana, naik sini sebagainya. Tetapi harga untuk belian padi di kalangan pesawah ini kepada kilang masih lagi harga lantai RM1,300 setan. Dan benda ini tuan-tuan sekalian pernah saya utarakan dalam salah satu video saya pada tahun lepas, di mana pada ketika itu pesawah memang mengamuk apabila harga belian padi pada kadar RM1,700 satu tan tiba-tiba mendadak dikurangkan kepada RM1,200 satu tan, sehingga menyebabkan bantahan gila-gila daripada Persatuan Pesawah. Dan benda ini mendorong Perdana Menteri mengumumkan dalam Belanjawan 2024 harga lantai untuk belian padi di kilang-kilang ialah RM1,300 setan. Dan pada semalam, harga lantai untuk belian padi di Sabah Sarawak juga dinaikkan kepada kadar RM1,300 setan. Kalau anda tak percaya, anda tonton klip rakaman video saya yang telah saya rakamkan pada tahun lepas membicarakan tentang harga belian padi ini. Tahukah anda, harga belian padi kini telah pun jatuh mendadak hingga mendatangkan keresahan kepada para pesawah dekat negara kita. Di mana yang terkini, harga belian padi telah pun turun kepada RM1,200 satu tan bermula 3 Oktober lepas berbanding dengan RM1,700 untuk satu tan sebelum itu. Penurunan RM500 untuk satu tan secara mendadak dalam tempoh beberapa hari sahaja. Di mana ini mendorong Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia ataupun Pesawah mendakwa berkemungkinan berlaku campur tangan kartel dalam menentukan harga belian padi sehingga menyebabkan penurunan harga yang mendadak itu. Di mana dakwa mereka, harga belian tersebut telah diarahkan untuk diturunkan secara tiba-tiba. Pengerusi pesawah Muhammad Fuad Yaakob menjelaskan apa yang terjadi ini adalah bertentangan dengan kenyataan Ketua Pengarah Kaunsel Padi dan Beras Datuk Azman Mahmud pada September lalu yang antara lain telah mengarahkan pihak Padi Beras Nasional Berhad ataupun Bernas membeli padi pada harga RM1,600 setan. Di mana Fuad juga menjelaskan pihak pesawah berpendapat
Penurunan harga padi kepada RM1,200 setan ini berkemungkinan berpunca daripada arahan Ketua Pengarah Kawasan Padian Beras itu juga, menunjukkan mungkin betapa pihak berkuasa kawasan beras itu telah tunduk kepada kartel padi. Nampak tak tuan-tuan dan sekalian? Di situ saya telah jelaskan betapa harga belian padi dekat kilang-kilang pada ketika ini masih lagi sangat-sangat rendah. Dan percayalah, kenaikan harga beras madani ini tidak akan menyebabkan harga belian padi dekat kilang-kilang ini akan tiba-tiba naik dan sebagainya. Sebab memang betul, harga lantai lah RM1,300. Tetapi harga maksimum masih lagi ditetapkan oleh pengilang. Dan pengilang ini biasanya akan main harga. At the end of the day, biasanya para pesawah ini akan menjual padi-padi mereka pada harga lantai saja. Sebab dicongcong dimainkan oleh para pengilang kartel-kartel ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Campur dengan subsidi kerajaan, dapatlah lebih kurang RM1,800 untuk satu tan. Tetapi dalam masa yang sama juga, harga beras tempatan telah pun naik disebabkan oleh jenama madani ini. Jadi di sini saya nak tanya kepada anak-anak papa, celah mana kenaikan harga beras madani ini akan menyebabkan pesawat-pesawat ini akan lebih terbila? Lainlah kalau kenaikan beras madani ini akan menyebabkan kerajaan tiba-tiba umumkan, okey, kita akan umumkan harga lantai baru untuk para pesawah ini untuk belian padi ialah pada kadar RM1,500 setan dan kita akan kekalkan subsidi kita sebanyak RM500 untuk setiap tan. Dapat RM2,000 at least. Macam tu cantiklah. Barulah dinamakan sebagai berkadar langsung untuk membantu kebajikan pesawah. Tetapi kalau harga beras saja naik dekat pasaran, tetapi harga lantai dekat kilang masih lagi sama, harga belian masih lagi sama, subsidi pada pesawah masih lagi sama, celah mananya anda nak kata kenaikan harga beras madani ini bertujuan untuk membantu kebajikan para pesawah? Tak dapat nak nolongnya bang, janganlah membongak yo. Cuma itulah dia tuan-tuan sekalian. Saya buat video ini sekadar untuk pencerahan kepada semua supaya anda tidak termakan dengan naratif-naratif songsang yang cuba ditanamkan oleh anak-anak papa ini demi untuk membenarkan kewujudan beras madani yang sebenarnya akan menyebabkan 70%, sekali lagi, menyebabkan 70% rakyat Malaysia yang majoritinya B40 akan mengalami kenaikan harga beras untuk kegunaan mereka. Kalau mereka tak mampu nak beli beras 10 kilo, mereka terpaksa membeli beras 5 kilo yang sudah tentulah harganya lebih mahal. Lebih kurang hampir RM3 lebih mahal berbanding dengan harga beras tempatan biasa seperti mana dahulu. Kalau tak mampu juga, mereka akan terpaksa membeli beras sekampit sekilo yang pastinya 90 sen lebih mahal berbanding dengan harga sekilo beras tempatan satu ketika dahulu. Dan menyebut tentang perkara ini, tuan-tuan sekalian, saya nampak satu perkara, iaitu manipulasi terbaru akan cuba dimainkan oleh pihak-pihak pengeluar padi ini. Di mana mereka berkemungkinan, ini bukan tuduh tetapi satu senario yang boleh terjadi. Mereka berkemungkinan akan mengurangkan pengeluaran beras kampit 10 kilo. Mereka juga mungkin akan mengurangkan pengeluaran beras kampit 5 kilo. Sebaliknya akan memperbanyakkan jualan beras-beras madani ini menggunakan guni, kira ikut kilo. Maknanya kat sini mereka boleh charge RM3.50 untuk 1 kilo. Beras guni kan? Bukannya kampit, betul tak? Di sini berkemungkinan besar manipulasi ini akan berlaku. Kita juga yang kena, tuan-tuan dan puan sekalian. Inikah namanya ekonomi Robin Hood. Sesiapa yang masih lagi mempertahankan konon-kononnya ekonomi Malaysia ini adalah ekonomi Robin Hood, saya rasa mungkin kita rakyat Malaysia ramai-ramailah boleh tanyakan kepada sahabat ini soalan ini. Tapi tanya je tau, jangan buat betul-betul. Nanti tak pasal-pasal kena dakwa bawah kanun kesesaan. Saya tak tanggung. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?